Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat teruskan perbincangan kita, pengajian kita dalam kitab Tafsirul Quran Surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk yang ke-11. Kita berhenti dalam siri yang lepas di akhir ayat 64. Ayat 64. Dan kita mula sambung dengan ayat 65. Oleh kerana perbincangan tentang ayat yang lepas masih lagi ada tinggal, maka kita ambil undur balik sedikit kepada perbincangan ayat yang lepas, insya-Allah. Jadi kita baca dari ayat 62. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Kita bincang tentang isu wali. Kalau disebut tentang wali Allah itu siapa, jadi kita usah duk fikir banyak-banyak, duk cari sana sini. Allah Ta'ala sendiri yang telah memberi jawapan kepada kita. Allah beri jawapan, ala inna awliya Allah. Apakah ciri-ciri balasan wali Allah Ta'ala ini? La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut, mereka tidak ada ketakutan bagi mereka untuk menghadapi masa depan. Kerana mereka orang yang beriman, mereka orang yang bertakwa, mereka orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak ada ketakutan untuk mati. Bahkan mereka ini termasuk di kalangan orang yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa dia suka nak pergi bertemu dengan Allah, Allah suka nak jumpa dia. Maksudnya orang ni bila nak mati dah dia. Anak-anak dia sibuk mencari doktor, ayah dia kelu lidah dah tak boleh bercakap. Kalau tidak dia bagi tahu, anak-anak usah dipanggil sesiapa, bapa ataupun ibu nak pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi itu adalah rahsia, tak ada siapa yang boleh tahu. Cuma kita dapat kesan daripada kematian mereka. Mereka tersenyum, mati dalam keadaan tenang. Itu di antara tanda-tanda kita kata insya-Allah, tanda-tanda husnul khatimah. Tapi kita nak kata husnul khatimah, kita tak mampu sebab kita tidak ada wahyu dalam perkara gaib. Cuma kita kata itu di antara min alamat, min amarat husn al-khatimah. Tanda-tanda, ciri-ciri menunjukkan mereka itu mati dalam keadaan baik. Kita kata insya-Allah. Dua perkara Allah Ta'ala beri pada mereka di sini. La khawfun alaihim ay fil mustaqbal mimma yastaqbilun. Masa depan dia tak takut. Macam mana kita nak takut kalau kita sudah tahu kita mendapat tempat yang mulia? Kita tahu kita mendapat tempat yang baik. Apa kita takut? Yang kedua, wala hum yahzanun. Dan mereka pula tidak akan berdukacita ala ma madha, terhadap perkara yang telah lalu. Kalau kita tidak duduk dalam kumpulan wali Allah Ta'ala yang sifatnya akan disebut oleh Allah dalam ayat 63, nascaya kita akan duduk dalam keadaan sedih, duka cita banyak benda.
Duka cita sebab masa dah berlalu kita tak isi dengan baik. Kan? Duka cita kenapa? Sebab Allah Ta'ala anugerahkan kita kesihatan, kita tak gunakan dia dengan cara baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Duka cita duk mikir kepada anak-anak dan macam-macam. Maknanya mu dua perkara. Mu jangan takut pada masa apa yang akan berlaku pada masa depan. Di perjalanan kamu menuju Allah Ta'ala, insya-Allah dengan penuh rahmat dan kasih sayang, anak-anak yang kamu tinggal juga insya-Allah mereka dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kan? Jadi bila kita bertakwa, Allah Ta'ala akan jaga semua perkara yang kita ada. Namun, kita nak cari siapakah wali Allah itu. Siapakah wali Allah Ta'ala itu? Ayat 63 Allah jawab, Allazina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu wali-wali Allah Ta'ala itu ialah orang-orang yang beriman. Serta mereka pula sentiasa bertakwa. Beriman dan bertakwa. Maknanya dua syarat itu kena ada. Alladzina amanu bima wajaba alaihimul imanu bihi. Mereka telah betul-betul yakin, mantap dengan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab iman itu duduk dalam hati. Orang nak korek tak boleh. Kalau kita belah hati kita, bawa orang ni pergi ke IGN, dia tak boleh scan. Ultrasound tak boleh nak baca. Ultrasound boleh baca berapa orang baby ada dalam rahim ibu. Tapi dia tak boleh baca berapa peratus iman ada dalam hati orang. Maka dengan itu, Allah Ta'ala nak wa kanu yattaqun. Iman kepada Allah dan rukun iman yang 6, semuanya kita percaya dengan penuh mantap. Dan kita hendaklah bertakwa, iaitu melaksanakan undang-undang rukun-rukun Islam. Sebab rukun Islam amali. Bermula dengan mengucap. Kita kena kata, Asyhadu an la ilaha illallah. Kita kena kata. Kalau ada orang tu diam je. Brother, kenapa you diam? Saya mengucap. La. Itu tidak nama mengucap. Itu nama dia berfikir, bertafakur. Mengucap ni maknanya, kita kena lafaz dengan mulut kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad, barulah dipanggil mengucap. Kemudian wasaddaqu imanahum, kita nak tunjukkan iman kita tu benar, iman kita tu mantap, iman kita sungguh-sungguh biluzumi taqwallah, iaitulah dengan melaksanakan takwa kepada Allah, sebagaimana kata di para ulama bila sebut tentang takwa, iaitu la bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi, melakukan semua arahan Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan, maka itu nama dia takwa. Maka iman tu yang batin, Islam tu yang zahir. Yang mengawal dua-dua ini al-ihsan, iaitulah kita tak sembah Allah seolah-olah kita nampak Allah, ataupun kalau kita tak terasa, biarlah kita rasa kita tahta muraqabatillah, kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Baik, orang ini, sebab itulah kata di para ulama Islam dalam beberapa riwayat yang menyebut tentang siapa dia. Orang tanya, ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Orang tanya dia, ada hadis ini marfu', ada kata mursal, maknanya angkat terus ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada riwayat mengatakan apabila ditanya tentang man awliya Allah, siapakah wali Allah itu? Siapakah wali Allah? Kita nak tanya, siapa dia? Awliya Allah itu siapa? Hadis ini qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina idza ru'u zukirallah ta'ala. Apabila kamu tengok kepada orang tu, orang mana? Orang yang beriman, yang takwa itu. Kita tengok dia, kita teringat kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dengan sifat dia duk berzikir dia, mulut dia tak pernah caci maki orang, tidak ada.
tulisan-tulisan dia pun tidak ada maki hamun, kata korang kok si buat tuduhan-tuduhan lah. Ini ciri-ciri yang dikatakan siapa dia? Orang yang bertakwa ataupun disebut dengan nama orang yang baik. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Kharaiti dan lain-lainnya disebut dalam kitab At-Targhib Wat-Tarhib, dia kata inna khiyara ibadillah min hadhil ummah. Di antara orang yang terbaik, terpilih di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, idza ru'u alladzina idza ru'u zukirallah. Allahu akbar. Apabila kita tengok mereka, mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah kita duk perhati tengok, masya-Allah tabarakallah. Orang-orang yang betul-betul zuhud, orang-orang yang betul-betul wara', tak keluar mulut dia duk mencaci maki orang, tak ada. Duk sibuk-sibuk dengan benda orang, sibuk dengan buah haha benda dunia, dah dia duk sibuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok dia, kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara inilah ajaran Rasulullah, inilah amalan Nabi, inilah. Bukan duk sibuk dengan cari gambar-gambar replika nak suruh ingatkan Nabi. La. Para sahabat tidak buat perangai lagu tu. Yang mereka buatnya setiap kali mereka dapat riwayat, mereka mengatakan aku dah bagi tahu. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang bagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz, kan, mu jangan tinggal hai Muaz, setiap kali lepas solat baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya ingat tuan-tuan, puan-puan semua dah baca zikir ni kan. Kalau tak baca kena baca. Muaz telah berwasiat kepada sahabat dia. Rawi yang kedua wasiat pada orang yang berikutnya. Sebab itulah kita anggap ini wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz dan kepada kita. Barulah kita rasa bila tengok orang ni, kita teringat kepada Allah Azza wa Jalla sebab amalan mereka, sebab apa yang telah mereka lakukan dengan beramal dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syirara ibadillah min hadhil ummah. Dengar. Di antara tanda-tanda manusia, ciri-ciri manusia yang tak baik di kalangan umat ini, siapa dia? Al-masya'una bin namimati. Allahu akbar. Orang yang berjalan menjadi batu api. Tak kira lah kita berjalan pemusim PKP duduk kat rumah dia, tapi dia punya berita-berita dia tu dipanggil batu api dia. Nah, duk mengapi-apikan orang, laga-lagakan orang. Orang salaf cakap sikit buat tajuk besar dalam berita. Kadang-kadang kita tengok orang baik-baik, tapi bila jadi wartawan, jadi reporter ni, mereka wallahu alam apa yang sebabnya mereka nak jadi manusia yang namimah, yang duk laga-lagakan orang. Tak boleh ke kita harmonikan orang asyik duk laga ya, kan? Al-mufarriquna bainal ahibbati. Allahu akbar. Orang yang memisahkan di antara orang yang berkasih sayang. Sama-sama orang Islam, kita duk api-apikan, kita laga-lagakan. Al-bura'u al-anat, dan mereka juga melakukan perkara yang tidak baik. Al-baghuna lil bira'il aib, mencari, coba nak mendedahkan keaiban orang-orang yang baik. Allahu akbar. Tanda tuan-tuan, hadis ini dalam silsilah sahih mengatakan zukira lahu syahidan, dalam sahih targhib hasan li ghairihi. Wallahu alam, itu di antara ciri-ciri. Maka orang yang baik-baik ni apa yang mereka dapat? Ayat yang terakhir yang Allah Taala sebut dalam siri yang lepas, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Jadi anda ada sebut hadis Al-Bara' yang panjang. Bila orang ini nak mati, malaikat datang, bawa kain kafan daripada syurga, dan mereka sambut dengan begitu baik. Allahu akbar. Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat maut panggil, hey, ruh yang baik, keluarlah kepada keampunan dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka nyawa dia keluar seperti titisan air dalam paip. Tenang ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dia disambut oleh penduduk langit. Kemudian rohnya dihantar balik. Ketika itu datanglah orang yang rupa cantik, rupanya itu amalan dia.
Mana sebelum dia nak mati, malaikat telah berbisik sebagaimana ayat yang kita baca, alladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi malaikat mari baca kepada dia, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ambillah khabar gembira dengan janji yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada kamu. Tengok ayat seterusnya, la tabdila li kalimatillah, dan tidak ada sebarang perubahan pada janji Allah. Allah kata janji aku benar. Siapa dia baik, busyra. Siapa dia buat tak baik, nunglah tempat dudukmu dalam neraka. Ketika itu man kariha liqa Allah, orang ni tak mau mati sebab dia takut untuk bertemu dengan Allah. Allah pun tak mahu berjumpa dengan dia. Allah, na'uzubillah. Ya. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, la tabdila li kalimatillah, tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Kita nak tengok kejayaan yang besar, duduk mana? Duduk di orang yang beriman kepada Allah, itulah orang yang berjaya. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita dapat lihat di sini penjelasan lengkap kepada perbincangan kita kepada ayat yang lepas. Jadi alhamdulillah orang yang mulia, orang yang baik, aulia Allah yang dikatakan wali Allah Ta'ala itu, iaitulah orang yang kumpul di antara iman yang benar dan takwa yang jitu. Takwa itu di bawahnya semua amalan-amalan yang soleh dilakukan, semua perbuatan yang tidak baik ditinggalkan. Maka mereka akan dapat kelebihan ini, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bila nak mati, lahumul busyra. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat nikmat Allah Azza wa Jalla, mendapat kelebihan yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, insya-Allah. Baiklah, kita pergi kepada ayat 65. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang lepas Allah gambarkan sifat wali, kan? Wali-wali. Mana wali ni orang yang memberi sokongan, dokongan, pertolongan kepada Allah, yakni kepada agama Allah Azza wa Jalla ini. Inilah orangnya, walinya. Kita kadang-kadang kita tukar. Nah, wali itu baris bawah, waliyun, mana orang yang rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Ada satu lagi dia panggil orang yang tak rapat, tapi kita pula mengatakan dia rapat. Dengan pelik-pelik dia, dengan apa, masuk dalam masjid, letak atas mimbar, cucuk rokok. La ilaha illallah. Ini ke wali Allah Azza wa Jalla macam ni? Pelik manusia ni. Dia boleh percaya? Oh, dia kata wali besar ni, dengan tak bajunya dia letak di atas mimbar dalam masjid. Masuk atas mimbar, atas masjid, pergi cucuk rokok pula bagi dia. Pas foto-foto bagi. Dia tak kata apa, tapi ini dianggap sebagai wali. Kita kata biarlah dalam dunia ni kita ada apa? Kita ada skill dia, ada skema dia. Wali Allah Ta'ala inilah gambaran dia yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka anak gurau lah, anak kata orang yang tak solat, hak dakwah sembahyang Mekah tu bukan wali. Kita kena baca baris depan, wala nama dia. Wala, ini bahasa orang panggil bahasa kampung tu. Wala ni tidak lawan dia wali. Jadi wali ni orang yang dekat dengan Allah. Baik, kalau mereka ada kumpulan lawan, dia biasalah bila ada aulia Allah, ada aulia syaitan. Ada pula wali syaitan, penolong syaitan. Siapa dia? Penolong syaitan itulah orang yang duk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk kata macam-macam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala bagi tenangkan hati Nabi dengan ayat 65.
ayat 64, 62, 63, 62 tadi menenangkan hati Nabi sebab inilah ciri-ciri pendukung Islam. Inilah ciri-ciri wali Allah Ta'ala. Tapi ayat 65 ini, siapa dia pula? Orang yang menentang Nabi itu dia panggil awliya'us syaitan. Wala yahzunka qawluhum. Dan janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa duka cita. Kenapa? Apa yang duka citanya? Duka cita kenapa? Bahasa apa duka cita? Disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu. Allahu Akbar. Puak-puak kafir yang ingkar tu dia kata apa? Dengar kata-kata dia ni. Dia kata, Muhammad, kami ni geng-geng Abu Jahal lah tu. Abu Jahal apa-apa hak gedai-gedai Mekah ni. Kami ni ashabu amwal wa atba'. Kami ada harta, ada pendukung, ada pengikut. Melawan kami akan hinakan kamu. Begitulah lebih kurangnya. Maknanya Allah dia kata aku nak hina kamu ya Muhammad. Ataupun wala yahzunka qaulul musyrikin kafir yang mari duk kata macam-macam kepada Allah. Dia kata Tuhan ada anak lah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ahli sihir. Penyair. Hak paling berat sekali, orang gila. Nabi Allah kata la yahzunka qauluhum, janganlah mendukacitakan kau dengan kata-kata mereka. Kata-kata ni walaupun tidak sakit. Kalau nak banding sakit kan, orang pukul lagi sakit. Tapi pukul sakit di tempat tu je. Contohnya kena pukul atas tangan, paum, sakit sini, merah. Berah jadi. Orang kata berah tu maknanya biru jadi tu. Sakitlah kita kat sini. Tapi kalmusin lisan, pukulan dengan lidah sakit daripada ujung rambut ke ujung kaki. Dia masuk dalam telinga, tusuk ke hati. Hati bawa pada anggota, tak lalu makan, tak lalu tidur, tak lena tidur, tak. Sebab apa? Sebab orang kata. Jadi kita kena berhati-hati dalam masalah ini. Dengan orang kalamun nas tak habis. Kata-kata orang ni tak akan habis. Kan? Pasal itulah kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mu jangan duk kata pelik-pelik kepada orang. Wali nasi alsun. Orang lain pun ada lidah juga nak kata kamu. Jadi kita kena hati-hati. Mana kalau kita suka ngata orang, tunggu orang kata kita. Tu Nabi SAW tak pernah kata ke orang, orang kata juga. Nabi kata juga. Kata apa? Kan dia dibaca ayat Quran, berhala tu syirik, perbuatan-perbuatan tu syirik. Jadi dia orang sakit hati dengan sebab duduk kata ke agama dia salah. Kan? Nah, cuma berbeza. Kita kena beza kata menyatakan kebenaran dengan mengata orang. Itu beza. Kita kena nyatakan kebenaran. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, itu kena nyatakan. Tapi jangan ngata orang, ni ahli-ahli bid'ah ni gitu tunjuk atas kepala muka kau betul lah, tak boleh. Ini prinsip kena jelas. Tapi nak tunjuk pada orang, jangan buat macam tu. Itu di antara benda yang kita kena beza. Maka Allah Ta'ala nak suruh Nabi kita tenang. Tuhan kata, la yahzunka qauluhum, Muhammad, jangan pedulilah kata-kata mereka. Biarlah dia nak cakap apa pun. Bukan mu seorang yang kena. Kan? Sebab itulah kita panggil As-Suwar Al-Makkiyah. Surah-surah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Kebanyakannya cerita tentang Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Para anbiya yang terdahulu. Sebab apa? Sebab supaya Nabi SAW dengar, bukan aku je kena. Bukan Abu Jahal yang kata hudung aku. Nabi Musa dah kena. Nabi Nuh dah kena. Nabi-Nabi yang lain sudah kena. 3 tajuk ni tak lari. Gila, sihir, macam-macam lagi tuduhan. Bagi Nabi Nuh oleh kerana puak dia ni fasahah, maka dia masuk ahli syair. Tapi gila dengan tukar sihir ni, daripada dulu lagi lah. Maka Allah Ta'ala bagi kata putus pada Nabi SAW.
Innal izzata lillahi jami'a. Kerana sesungguhnya segala kuasa tertentu bagi Allah. Kemuliaan itu duduk di mana? Duduk di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa jadi wali Allah, Allah muliakan dia. Siapa dia wali syaitan, Allah Ta'ala akan hinakan dia. Hina macam mana? Kita tengok penguasa-penguasa dunia hari ni. Tak, perancangan-perancangan, protokol-protokol yang duk buat konspirasi hari ni atas dunia ni. Kenapa hebat tu? Kita kata hebat sekejap je. Berapa hari lagi dia nak hidup atas dunia? Maknanya akhir kesudahan mereka ilal mahin, kepada kehinaan. Yang mulianya al-izzatu lillah, kemuliaan bagi Allah, dan orang-orang yang menjadi wali Allah ini orang yang mulia. Kita pedulikan kata-kata manusia. Kata-kata manusia ni tak habis. Maka kalau kita nak, kita kena jadi orang yang rapat dengan Allah, barulah manusia itu baik. Allah sebut di sini, Huwas Sami'ul Alim. Allah lah yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Allah Ta'ala maha mendengar, lagi amat mengetahui. Tengok nota di bawah. 329, yakni, janganlah engkau bimbang terhadap segala angkara golongan yang engkar itu. Tak usah peduli. Dia kata wa'ada, ya tu orang panggil wak tuli telinga. Kerana Allah jualah yang maha berkuasa, dialah yang akan memberi pertolongan kepada kamu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini, oleh kerana ada qaulun, maka Allah Ta'ala tutup ayat huwas sami'ul alim. Allah Ta'ala mendengar apa yang mereka kata. Dan dia tahu apa kesudahan mereka. Jadi tak usah ada susah-susah hati kita. Kita pergi pada ayat 66. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka. In yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Allahu Akbar. Ala, ingatlah. Allah kata ingatlah, manusia. Sesungguhnya bagi Allah jualah segala ada yang ada di langit dan yang ada di bumi. Segala ada langit, makhluk-makhluknya apa benda, dan yang duduk di sebelah atas nu cakrawala-cakrawalanya semua ada. Wa ma fil ardi, dan yang ada di atas muka bumi. Yang ada atas muka bumi ini pula dengan manusianya, dengan hayawan-hayawan. Semua tu untuk siapa? Semua tu apa? Allah kata lillahi lil milk. Semua tu milik Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kata kita hebat boleh bina tu bina ni, semua tu hak Allah Ta'ala. Mu pinjam duduk sekejap je. Fir'aun duduk berapa hari? Dia bina ahram besar, piramid Mesir. Berapa hari Fir'aun duduk cakap situ? Lepas tu mana Fir'aun? Tak ada. Lah ni apa jadi ahram? Tempat selfie. Apa benda? Tak payah nak buat apa dah. Benda sikit kan. Bagi Allah Ta'ala, lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Dikata di para ulama nahwu ni, dia kata kenapa dia guna man. Dia tak guna ma. Dia beza man dengan ma ni. Biasanya man ni siapa? Untuk benda yang berakal. Kalau ma tu benda-benda lain, bahasa Arab. Maka ulama tadabbur kata, oleh kerana di langit tu ada para malaikat kan, di bumi ada manusia yang berakal, maka Allah Ta'ala lebihkan yang ada akal tu daripada makhluk-makhluk lain yang tidak berakal. Kalau sebab setengah tempat kita tengok ma, benda. Kalau man, siapa? Jadi ayat ini melebihkan janib, melebihkan sudut orang-orang yang berakal nak banding dengan orang yang tidak berakal. Itu dia panggil kaedah. Allahu Akbar. Dia panggil khassal al-uqala al-mumayyizin. Allah Ta'ala khaskan kepada orang yang ada akal. Jadi kalau ni kira semua benda, hak langitnya, hak bumi, semua benda. Tapi hak yang ada akal itu lebih utama.
Kan? Di langit ada malaikat, di bumi ni ada jin, ada manusia. Maka Tuhan sebut man fis samawati wa man fil ardi. Baik. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka, dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutunya, apa jadi? Yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka hanya menurut sangkaan semata-mata. Jadi puak-puak kafir ini mujarrad zan bila dalil. Dia panggil sangkaan agak-agak aja. Agak-agaknya berhala kita ni boleh tak jadi perantara di antara kita dengan Allah? Agak-agaknya boleh ke tidak tunggu kayu ni boleh memberi kuasa? Orang-orang yang sudah mati dalam kubur ni boleh lagi masih berkuasa lagi? Kita kata semua zan, sangkaan yang betul-betul berkuasa Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Ini pesanan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas dan kepada kita. Mantapkan akidah. Bila minta dengan Allah, bila kita minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla di dalam pergantungan hati kita. Minta tolong angkat barang, minta tolong nak angkat beli baik, tak ada masalah. Kita telefon kawan, bang tolong belikan saya. Tadi itu jangan duk kata, oh, kenapa tak minta dengan Allah? Jangan cakap lagu tu. Kalau orang cakap lagu tu, orang tu tak boleh duduk di sini. Kita kena pergi di hospital sakitri, dia panggil. Nah, kita kena ada tempat pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka buat kafir ini semua tu sangkaan-sangkaan saja. Wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta. Bohongnya. Bila kita gini ya, setiap benda yang dibuat dengan sangkaan-sangkaan saja dalam perkara ini, maka kita mengatakan itu adalah sangkaan yang tidak ada bukti, pembuktian tidak ada. Jadi agama kita ni mengajar kepada kita dalil, bukti yang jelas supaya kita tahu apa yang kita pegang ini daripada Allah, apa yang kita amal ini daripada sunnah Nabi SAW. Jangan duk agak-agak. Sekarang ni macam-macam lah suka orang buat. Agak-agak. Saya jumpa ni, orang tu cakap, orang ni cakap, kita kata siapa dia pun boleh bercakap. Sebab Allah Ta'ala bagi mulut pada kita. Tapi cakapan kita biar ada sandaran. Cakapan kita biar ada sandaran. Ayat 67. Huwallazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Dialah, yakni Allah. Allah lah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya. Ini hikmat Allah Ta'ala jadi malam. Allah Ta'ala jadi siang. Allah Ta'ala ciptakan matahari. Allah Ta'ala ciptakan bulan. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita manusia ni perlu kepada malam, perlu kepada siang. Orang yang tak mau malam ni siapa? Orang yang stres, orang yang frah, orang tak ada tidur, dia nak siang sama. Sebab dia tak boleh tidur. Tapi bagi kita yang sihat walafiat ini, kita perlu pada malam sebab kita berehat. Allah kata litaskunu fi, supaya kamu berehat padanya. Malam ni untuk berehat, tuan-tuan. Kan? Daripada kepenatan kita siang hari, sepanjang hari mencari rezeki ke sana kemari. Malam biar kita rehat. Tapi zaman kita ini sudah zaman fitrah agak longgar ini. Masalah kita malam pula tempat orang buat kerja. Kedai kita buka tengah hari, hapa ke subuh. Ni apa benda? Allah Ta'ala suruh subuh ni, siang hari itu waktu mencari rezeki, kecuali orang yang bekerja malam, itu cerita lain. Ni tak kita hidup cari benda malam, itu tempat kita hidup. Siang pun hidup juga. Siang duduk pasar pagi, malam berdiri di pasar malam. Akhir sekali, hak tak dapat perginya, tak dapat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada di kalangan para sahabat, dia kata, aku bukan takut mati. Aku tahu setiap orang itu akan mati. Siapa ni? Ibnu Mas'ud ke siapa? Yang penting ada kata-kata daripada sahabat salafus salih. Dia kata aku bukan takut kepada mati, tapi aku sayang nak mati. Dengar ni. Kita ni sayang juga tak mau mati kan?
Saya nak hidup lagi. Sahabat ni kata, aku sayang nak mati, nak hidup ni sebab apa? Sebab aku nak berpuasa di siang hari, wa mukabadatul lail, dan aku nak berdiri pada waktu malam. Karena itulah dia panggil da'bus salihin, orang-orang yang soleh, berjaga malam, beribadat kepada Allah. Itu tujuan dia kata. Kita dak sabar malam. Malam lah kita jual ramai orang mari duduk lepok sini. Lepas tu balik pukul 2, pukul 3 pagi, geng-geng lepok ni balik, subuh pun tak tahu duduk mana. Kita kata na'udzubillah. Baiklah. Wan nahara mubsira, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Kalau tidak pernah kita nak pasal lampu semua tempat, tak larat kan. Pasal lampu kat rumah kita, kedai kita boleh lah. Nak orang nak pergi cari kayu dalam hutan, nak pasal lampu situ. Tak jumpa cari. Jumpa harimau ada kan. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya. Siapa dia nak ambil pelajaran, pengajaran, maka kita boleh mikir pertukaran siang dan malam. Silih berganti siang dan malam itu la ayatin liulil albab, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang ada akal pemikiran. Baik, kita pergi kepada ayat 68. Qalu ittakhadallahu walada subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini di antara zon, tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh puak-puak kafir. Dan mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Subhanah, kita kena jawab. Bila dengar puak-puak kafir ni kata lagu ni, kita kena jawab terus, Subhanah, Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka katakan. Jangan. Huwal ghaniyyu, Allah lah yang maha kaya. Apa makna kaya apa? Tak perlu kepada bini, tak perlu kepada anak, tak perlu kepada cucu. Kita hak lemah-lemah ni anak. Duduk seorang sunyi, cari isteri. Ada orang hak kuat-kuat power, tak pada seorang, Allah Ta'ala bagi 4 kan. Pasal itulah kata orang, isteri ni seperti lampu dalam rumah. Kenapa? Pasal itulah budak-budak gurau buat gambar kartun. Dia kata kalau ada 4 lampu lagi cerah. Sedap juga ke dia. Dia buat begitu ya buat dia tu. Tak berani-berani pun kan. Pasal tu orang perempuan jangan bimbang lah. Kalau suami hak buat kuat nak bini tu biar ke dia lah. Buat orang panggil pelepah anginnya tu. Dah. Jadi Allah Ta'ala kata, huwal ghani, aku tak perlu. Hak perlu kepada anak, perlu pada bini, perlu suami, itu orang lemah seperti kamu. Lahu ma, tengok. Dalam ayat ini Tuhan sebut, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala yang ada di langit, benda-benda angin dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Dalam ayat tadi man, di sini ma. Kalau kita masuk dalam ilmu tadabbur, ada perbezaan dalam ayat ini kan. In 'indakum min sultanin bihadza. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apa yang kamu mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Kita manusia ni benda kita tak tahu, jangan duk cakap. Banyak sekali ayat-ayat Allah Ta'ala tegur, ataqulu Allah. Kita jangan taqawul ala Allah. Jangan duk kata benda hak Tuhan tak kata. Sebab tu dalam sini yang lepas, masalah halal dan menghalalkan dan mengharamkan satu benda, bukan satu benda yang mudah. Para ulama-ulama Islam kita ni berbincang panjang bukan main. Sebab itulah bila saya tengok
perbincangan hangat di antara orang-orang muda. Dia panggil geng konspirasi dengan penyokong para ulama ni kan. Dalam masalah penjarakan saf. Saya kata kita hormatlah pandangan alim ulama kita dalam masalah ini. Sebab mereka tak berani nak tukar satu perkara yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sufufakum wa tarasu, rapat tiba-tiba kita kata jarak sikit. Cuma para asatidah kita sedikit berbincang tentang SOP nak tutup masjid tu biarlah betul-betul berapa jarak, berapa orang boleh. Jadi kita cara pemilihan tu macam mana? Benda ijtihadi. Ijtihadi makna benda boleh bincang. Bila kita kata boleh berbincang, kita tak boleh nak marah pula. Oh, ustaz ni masuk konspirasi pula dah. La, kita kata benda ijtihadi. Ijtihadi mana? Tidak ada nas. Mana boleh bincang? Yang ni boleh 5 orang, yang ni boleh 4 orang, yang ni boleh berapa puluh orang. Kita kata bincang baik-baik. Kenapa di sini boleh, kenapa di sini tak boleh? Ini nampak tidak selaras. Benda-benda yang boleh dipelonggarkan, longgarkanlah. Kan? Untuk menjaga kesucian agama kita ini. Jadi kita kata para ulama kita berijtihad. Ijtihad itu boleh diperbincangkan. Tapi benda-benda yang jelas, halal dengan haram, la. Allah Ta'ala sebut sini, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kata. Jadi puak kafir suka-suka dia ambil binatang ni berapa kali beranak, saibah dia panggil kan. Apa ni, ni tak boleh naik, ni tak boleh sembelih, macam-macam dia. Kita pun jangan suka-suka. Mentahkah kita orang percaya kepada kita, ustaz, ni halal, kena ada dalil, kena ada tempat kita sandaran, barulah kita berani. Ni tidak ni, duk reka bacaan kalau kita kata nak ambil mana. Jangan main. Baiklah, kita habiskan ayat kita ni. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Apa dia dusta? Qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Tuhan tu ada anak. Ini pembohongan yang paling nyata sekali. Ada anak. Maka Allah kata orang yang syirik terhadap Allah Ta'ala ini, la yuflihun, mereka tidak akan dapat apa? Kemenangan, bila-bila pun tak akan menang. Oh, dia kata dia kuasa itu. Puak Kristian ada dakwa Isa, macam-macam tu, hebat, boleh menguasai dunia. Kita kata berapa hari dia nak kuasanya? Kan? Berapa hari dia nak kuasa? Maka para jemaah sekalian, berhati-hati kita. Nih, ujung-ujung tahu macam ni, akan mari satu hari, dia panggil hari Merry Christmas. Hari puak-puak Nasara mengagungkan siapa dia? Nabi Isa AS. Maka hati-hati para jemaah sekalian. Musim-musim gini, saya nak para jemaah tadabbur. Tanda. Tulis. Suratul Maryam ayat 88 sampai 95. Allahu Akbar. Tuhan kata apa? Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka kata Tuhan ada anak. Ni musim ni, musim Tuhan nak beranak ni. Musim puak-puak ni. Laqad ji'tum syai'an idda. Tuhan kata mu tuduh Allah ada anak. Kamu telah buat satu pembohongan yang cukup nyata. Takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit runtuh. Wa tanshaqqul ard. Bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Bukit gunung ganang hancur. Kenapa? An da'u lirrahmani walada. Karena mereka mendakwa Tuhan ada anak. Kita happy-happy duk main happy Kristian happy. Kenapa kita? Jangan. Oh, saya kena ucap ustaz sebab keluarga saya orang Kristian. Kita kata kalaulah terpaksa, adalah perbincangan para ulama, sekadar itu je. Kita kata, tapi itu pun jangan menunjukkan Isa tu anak Tuhan. Kita sekadar, kita kata semoga kamu happy, bahagia. Nah, gitu je. Kita doa, jangan menampakkan kita tu setuju dengan dakwaan mereka Isa tu anak Tuhan. Jangan. Jadi kalau kita tak ada kena-mengena, tidak ada benda-benda tak sedut happy-happy lah. Nak tulis juga gatal tangannya teh. Nak nulis di Facebook dah. Hari 25 hari boleh ke? 25 Disember. Pakat tulis. Buat apa tulis?
Paling tidak ada syubhat di sini dalam masalah ni. Ta'lihal Isa. Jadi tak usah kita menunjukkan. Jangan bergembira kita dengan orang yang telah mensyirikkan pada Allah Azza wa Jalla. Allah gambarkan dalam surah Maryam. Ini Tuhan kata, langit hampir runtuh. Bumi terbelah. Bukit gunung ganang hampir hancur. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan Tuhan ada anak. Tiba-tiba kita nak happy sekali dengan dia. Nak belakik juga sekali dengan dia. Nak mengucap juga. Kita kata subhanallah. Oh, ada khilaf Syekh. Kita tak menafikan semua benda ada khilaf. Tapi sebagai anak kaum Muslim yang ada akidah kita, kenapa kita sibuk-sibuk? Dan lakum dinukum waliyadin. Kita tak boleh paksa orang masuk agama, tapi kita jangan merayakan perayaannya mereka yang ada hubungan dengan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangan sewenang-wenang, jangan suka-suka. Allahu Akbar. Dalam ayat yang terakhir Tuhan kata apa? Mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhumul 'adzabasy syadida bima kanu yakfurun. Apa yang mereka beroleh hanya kesenangan dunia. Bolehlah sekejap. Juta tu juta ni, orang yang paling kaya dalam dunia, yang paling hebat, lah berapa hari je, kan? Fir'aun pun mati. Penguasa-penguasa yang zalim semua sudah tidak ada. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Maknanya azab dengan sebab buat apa yang membuat, Allah Ta'ala akan tipu ke atas kamu azab yang cukup berat. Jadi para jemaah sekalian, jangan lupa surah Maryam bermula daripada ayat 88, ditadabur dan dihayati, disebar-sebarkan musim-musim begini supaya kita tidak terperangkap dengan golongan-golongan yang sangat berbahaya ini. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk kepada cerita Nabi Nuh alaihissalam. Watlu alaihim naba'a Nuhin, sebelum kita sampai kepada kisah Nabi Yunus, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.